Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada murid-murid 4 UTM, pada hari kali ini kita akan sambung topik wang. Kita telah masuk topik subtopik yang terakhir, iaitu selesaikan masalah melibatkan wang. Awak boleh buka buku teks awak pada muka surat 128. Itu tajuk dia, selesaikan masalah. Kita tengok pada contoh yang pertama. Yang pertama ialah jadual menunjukkan harga peralatan komputer yang dibekalkan oleh seorang pemborong ke 3 buah kedai komputer. Hitung jumlah harga peralatan komputer yang dibekalkan. Okey, dalam soalan penyelesaian masalah ini, pertama sekali untuk kita buat, kita mesti tahu dia punya kata kunci dia. Okey, kata kunci untuk soalan itu, kita boleh tengok soalan dia. Okey, macam soalan ni, kata kunci dia ialah hitung jumlah. Okey, hitung jumlah. Ada nampak kata hitung jumlah kat situ? Hitung jumlah. Okey. Hitung jumlah. Okey, dia kira jumlah apa? Jumlah harga peralatan komputer dibekalkan yang dibekalkan oleh kedai A, B, C. Okey, dalam penyelesaian masalah, pertama sekali sebelum awak selesaikan, awak mestilah buat dia punya ayat matematik. Apa ayat matematik? Okey, ini contoh. Ini ayat matematik bagi soalan 1 di atas. Maksudnya RM12,425.20 tambah RM19,829 tambah RM28,170 sama dengan. Okey, mesti kena letak sama dengan. Okey, ini ialah ayat matematik. Kalau ada dalam peperiksaan ayat matematik saja, sini awak dah dapat 1 markah. Okey, kita dah tahu pasti ditambah, jadi kita tambahlah bentuklah lazim. Okey, apabila tambah bentuk lazim, pastikan macam cikgu cakap, ini adalah topik wang yang melibatkan perpuluhan. Okey, jadi yang atas tu 20 sen, perpuluhan 2 sifar. Jadi, untuk nombor yang bawah mesti ada titik perpuluhan juga supaya dia titik perpuluhan mesti sebaris. Sebab tengok ni, sebaris titik perpuluhan dia. Sebaris semua titik perpuluhan. Jadi, kena tambah titik sifar, bawah apa tambah titik sifar. Okey, sebab titik sifar tu dia tak ada nilai. Kita cuma nak samakan dia punya tempat perpuluhan. Lepas tu dah sama semua, kita boleh tambah serentak. Sebab ini ialah tambah. Kalau awak tengok ni, dia tambah serentak, jawapan dia dapatlah RM60,454.20. Okey. Kita tengok pula nombor 2. Pada bulan Julai, Anding membayar yuran pengajian anaknya sebanyak RM27,000 menggunakan wang simpanannya berjumlah RM85,600.40. Pada bulan Ogos, dia memasukkan cek nilai RM33,565 ke dalam akaunnya. Berapakah baki terkini? Okey, kat sini ada kata baki terkini. Maksudnya kalau ada perkataan baki, biasanya ada operasi tolak. Okey, tengok dulu. Kita tengok apa ayat menunjukkan dia tambah ataupun tolak. Okey, mula-mula dia ada duit berjumlah RM85,640. Lepas tu dia menggunakan. Apa jadi kalau kita gunakan? Maksudnya duit tu akan berkurang. Jadi ayat matematik dia RM85,400.60 tolak berkurang kena tolak RM27,000 tadi. Okey, lepas tu pada bulan Ogos dia memasukkan semula. Jadi apabila masukkan, duit dia makin bertambah. Sebanyak berapa? Sebanyak RM33,565. Jadi tambah RM33,565 sama dengan. Okey, dekat sini kita dah nampak ayat matematik dia. 1 markah. Okey, sekarang kita selesaikan dia. Okey, dalam soalan operasi bergabung, tolak dan tambah, kita tak boleh buat serentak macam tambah tadi. Kita kena buat satu demi satu. Mula-mula kita tolak. Macam tadilah cikgu ajar terangkan tadi. Kalau kita nak tolak melibatkan perpuluhan, samakan dua titik perpuluhan dia sebab titik perpuluhan sebaris. Okey, tambah je perpuluhan sifar-sifar. Okey, dapat jawapan. Kemudian baru kita tambah. Sama juga, yang ni pun kena tambah sifar supaya titik sebaris. Okey. Kita tengok pula soalan yang ketiga. Kos pemasangan kamera litar tutup di sebuah rumah kedai ialah RM2,750. Berapakah kos yang sama di 8 buah rumah kedai? Ini sebuah.
Dia sebuah 2,750. Dia nak 8 buah. Maknanya nilai dia semakin berganda sebanyak 8 kali. Jadi, ayat matematik dia 8 darab 2,750. Kalau terbalik boleh tak? Terbalik pun boleh. Kalau 2,750 darab 8 pun boleh. Okey, sekarang kita buat operasi darab. Operasi darab, mestilah kita susun yang besar dekat atas, yang kecil dekat bawah. Okey, cikgu dah ajar sebelum ni. Darab. Darab 8 darab biasalah. Sifar darab 8, 5 darab 8, 7 darab 8, 2 darab 8. Akhirnya jawapan dia kalau kira, buat darabkan sifar 8, dapatlah 22,000. Okey. Kita tengok pula nombor 4. Okey, sebuah syarikat memperuntukkan 3,500 sebulan untuk tabung kebajikan. Jumlah peruntukan setahun. Ni sebulan. Ni sebulan. Awak tengok ni sebulan. Jumlah peruntukan setahun disumbangkan sama banyak. Dia nak kira setahun. Jadi kita tahu, sebulan, kalau setahun maksudnya ada 12 bulan disumbangkan sama banyak. Berapa buah rumah disumbangkan? 7 buah rumah. Okey, hitung amount yang terima oleh sebuah rumah kebajikan. Okey, jadi ayat matematik dia 3,500 sebulan. Kalau setahun, darab 12 sebab setahun ada 12 bulan. Lepas tu, dia nak buat apa duit tu? Dia nak sumbangkan. Maksudnya dia nak sumbang tu maksudnya dia nak bahagilah. Dia nak bagi atau dia nak agihkan ke 7 rumah. Jadi agihkan atau bahagilah. Jadi lepas darab 12, nak kira setahun, baru kita bahagi 7 sama dengan ini ayat matematik. Okey, sama juga macam tadi operasi bergabung. Mula-mula kita darab dulu. Okey. Ingat lagi kalau kita darab, melibatkan 2 lapis. Mula-mula darab dengan 2, dapat 7,000. 3,500 darab 2, dapat 7,000. Lepas 3,500 dapat 1. Ingat, kat sini kita letak, sini kena letak kotak. Atau dia letak sifar. Supaya tak ada nombor bawah ni. Lepas tu 1 dapat 3,500. Mana kita tambahkan. Dapatlah 4,200. Dah dapat ni, kita bahagi dengan 7. Macam ni. Ni cara orang pandai, dia bahagi 7. Dia bentuk potong. Okey, kalau awak tak pandai bentuk potong, awak boleh buat bentuk lazim. Contohnya macam ni. 4,200. 42,000 bahagi 7. 7 darab berapa? 42. 7 darab, kalau awak tengok CP6. CP7, awak dapat 7 darab 6. 42. Okey, sifar. Lepas tu buat turun sifar-sifar ni. Jadi sifar-sifar ni tak jadi sifar. Ada 3 sifar. Jadi dapat 6,000. Sama juga dengan jawapan kalau guna cara potong. Awak guna bahagi bentuk lazim. Okey, kita pergi soalan yang kelima. Kos mengubah suai rumah Encik Ming Ho ialah 75,000. Dia bayar ansuran. Okey, ada perkataan ansuran kat sini. Okey, kat sini ada perkataan ansuran. Apa dia ansuran? Ansuran tu kita nak bayar ansur-ansur. Ansuran, perkataan ansur-ansur atau sikit-sikit. Nak bayar berapa kali? Nak bayar sikit-sikit. Dia nak bayar 5 kali. Iaitu pada bulan April, Mei, Jun, Julai dan Ogos. Okey, soalan dia. Berapakah bayaran yang dibuat sehingga bulan Jun? Maksudnya, kat sini, kalau kita kira, April, Mei, Jun. Hanya ada 3 bulan. Jadi kita tahu, kos dia 75,000. 3 bulan, maksudnya, kita kira cari dulu, sebulan tu berapa? Cari sebulan. Sebab ini, semua sekali ni, selama 5 bulan ni. 75,000 ni selama 5 bulan. Jadi kita cari dulu sebulan. Macam mana cari sebulan? Kita bahagi dulu dengan 5. Kita dapat sebulan. Lepas kita dapat sebulan, kita nak 3 bulan. Sebab sampai bulan Jun saja. April, Mei, Jun. Jadi kita darab 3. Sama dengan. Okey, ini ayat matematik dia. Okey, sama juga macam tadi. Kalau kat buku awak, dia bagi cara potong. Kalau awak tak boleh potong, awak guna cara bahagi bentuk lah. 75,000 bahagi 5. Okey, 5 darab 1, 5. 7 darab 5, 2. Bawa turun 5. 5 darab 5, 25. Okey, kita tengok kat situ ada sifar-sifar. Okey, ni sifar. Okey, jadi senang je kalau sifar ada 3 kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Habis. Okey, habis semua ni. Okey, jadi 15,000 kita bagi. Macam kat pokok 15,000. Okey, tadi kan kita nak 3 bulan. Jadi kita tahu 15,000 ni sebulan. Kalau 3 bulan, darablah dengan 3. 15,000 dapat darab 3 dapat 45,000. Okey, kita pergi pula soalan B. Berapakah baki bayaran yang perlu dibuat selepas Jun? Okey, kita dah bayar 45,000. Harga dia 75,000.
Kita dah bayar 45,000. Ni dia gambarkan. Jadi berapa yang tinggal kat sini? Jadi tolak je lah. 75,000. Harga semua. Dah bayar 45,000. Kita kira kat atas tadi. Bakinya tinggal 30,000. Okey, kita pergi soalan. Okey, itu saja contoh ini beri. Okey, jadi cikgu harap awak boleh cuba dulu soalan penyelesaian masalah pada muka surat 132. Okey, cikgu tengok dulu. Kita tengok sama-sama apa soalan yang diberi pada soalan 32 tu. Okey, kita tengok. Cikgu bagi awak sepintas lalu macam mana nak buat dia. Okey, yang pertama. Kutipan sumbangan kebajikan sebanyak 85,000 diagihkan. Ada perkataan diagihkan. Dibagi dah cikgu cakap tadi. Dibagi. Kepada 3 buah rumah kebajikan. 3 buah rumah kebajikan. Dia rumah kebajikan apa? Fikrah, rumah anak yatim Fikrah dan Cahaya. Masing-masing maksudnya setiap ni lah. Kalau masing-masing tu maksudnya Fikrah dapat 25,630. Cahaya dapat 19,570 sen. Selebihnya, tadi kan daripada 85 ni, dah bagi dengan Fikrah, dah bagi dengan Cahaya. Selebihnya itu ialah rumah kebajikan warga Mas. Okey, berapakah jumlah soalan dia? Berapakah jumlah wang terima oleh rumah kebajikan Fikrah dan Cahaya? Berapakah jumlah? Apa tadi cikgu dah cakap awal tadi, jumlah tu maksudnya kena tambah. Awak tambahkan Fikrah dan Cahaya. Dapatlah dia punya jumlah. Hitung sumbangan terima oleh rumah kebajikan Mas. Okey, kita dah dapat tahu tadi. Kita dah tahu. Fikrah, Cahaya, jumlah dah tahu. Tolak kalah dengan jumlah semua sekali duit yang ada. Dapat baki dia tu ialah kebajikan warga Mas. Okey, cikgu harap boleh baca, fahamkan. Okey, yang kedua. Bapa Zaidi mempunyai RM34,807.12 dalam akaun banknya. Sebulan kemudian, beliau mengeluarkan RM20,000 untuk masukkan kebun durian dan mangga. Selepas suatu tempoh, wang hasil tanamannya sebanyak RM13,047.80 disimpan. Kira baki terkini akaunnya. Ni senang. Awak tengok macam tadi. Apa yang bertambah, apa yang berkurang. Dia ada duit banyak ni. Okey. Lepas tu, dia mengeluarkan. Jadi kena tolak. Lepas tu, dia tambah balik. So, tembus tu ni. Disimpan tu ditambahlah dalam akaun dia balik. Maksudnya, RM34,807.12. Tolak RM20,000. Tambah balik RM13,047.80. Dapatlah baki dia. Okey, nombor 3. Gambar menunjukkan harga sebuah motosikal. Syarikat Pengangkutan Masuri Jaya membeli 9 buah motosikal untuk keperluan perniagaannya. Berapakah harga 9 buah motosikal itu? Okey, ini sebuah. Dia nak 9. Jadi berganda sebanyak 9 kali. Jadi macam nak cari 9 buah? Darab je lah 9. RM6,506.98 darab 9. Okey, nombor 4. 20 tahun yang lalu, Ibu Langkanau membeli rantai emas dengan harga RM2,125. Harga rantai itu sekarang telah meningkat sebanyak 5 kali. Dia mula-mula RM2,000. Lepas tu dia meningkat sebanyak 5 kali. Maksudnya awak boleh tambah 5 kali lah. 2125 tambah lagi tambah sebanyak 5 kali. Ataupun awak darab 5. Dapatlah dia punya jawapan. Okey, yang nombor 5. Gaji tahunan Puan Kumari berjumlah RM85,675.80. Hitung gaji bulanan. Ini tahunan. Dia nak bulanan. Awak tahu kan, dalam setahun ada 12 bulan. Jadi, kita kiralah 85,675 bahagi 12. Sebab kita nak tiap-tiap bulanan. Okey. Nombor 6. Syarikat Bintang Emas memperuntukkan RM87,750 untuk program tuition harapan. Wang itu diagihkan. Macam tadi cikgu cakap, agihkan tu maknanya dia bagi. Sama banyak kepada 13 buah sekolah menengah. Berapakah wang yang diterima oleh 3 buah sekolah? Okey. Mula-mula dalam soalan ni, awak kena cari dulu setiap sekolah dapat berapa. Jadi, duit ada 87,500. Jadi, bahagi dengan 13. Kita akan dapat setiap sekolah tu dapat berapa. Apabila kita dapat sekolah dapat berapa, kita kira 3 sahaja. Jadi, mula-mula 87,750 bahagi 13. Lepas tu darab dengan 3. Dapatlah jawapan dia. Okey, nombor 7. Hasil sewaan beberapa rumah inap berjumlah RM15,600 sebulan dikongsi. Ini yang kita berkata dikongsi.
sama banyak oleh 3 orang rakan. Berapakah keuntungan setiap orang dalam tempoh 6 bulan? Okey. Kita cari dulu berapa seorang dapat. Seorang dapat. Jadi 15,600 bahagi 3 dah dapat tu sebulan. Dia nak 6 bulan. Jadi darab dengan 6 dah dapat tadi. Jadi ayat matematik dia 15,600 bahagi 3 darab 6. Jadi cikgu harap awak boleh buat soalan 1 hingga soalan 7. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencuba.